FSSH UTM siri yang ke-18 bersama saya Muhammad Baharudin M. Sadus sebagai moderator dan juga bersama 3 orang panel akan berkongsi buku sebentar lagi. Panel jemputan yang pertama, saya kenalkan Encik Abdul Rahim bin Ahmad daripada Pejabat Malin. Beliau akan berkongsi buku yang bertajuk Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Seterusnya, panel jemputan yang kedua daripada Sekolah Pendidikan iaitu Puan Malia binti Mak Noh. Beliau akan berkongsi buku yang berjudul Membongkar Rahsia di Sebalik Rampasan Kuasa Mesir, Pengkhianatan Sebuah Renovasi dan Demokrasi. Dan seterusnya, panel jemputan yang ketiga adalah merupakan rakan kita daripada FSSH UTNJB, Puan Nora Hizan binti Mahad. Tajuk buku yang dikongsikan adalah Ketika Ibu Telah Tiada. Program ini akan meliputi 3 sesi, di mana sesi pertama, panel-panel akan membuat sedikit pengenalan ringkas berkaitan buku yang akan dikongsikan. Sesi kedua pula, panel-panel akan membuat ulasan meluas berkaitan buku-buku tersebut dan sesi terakhir pula, panel akan membuat rumusan daripada buku-buku tersebut. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya ingin mempersilakan Encik Abdul Rahim untuk berkongsi pengenalan buku yang ringkas. Persilakan Encik Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak moderator dan hello. Hello. Dengar. Teruskan je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Bahar. Sebelum itu saya kenalkan diri saya. Nama saya Abdul Rahim bin Ahmad dari Pejabat Mailan Akademi Bahasa. Pagi ini saya akan ulas satu buku yang berjudul Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri. Buku ni telah ditulis oleh Zainal Abidin bin Ahmad ataupun Zakbar ataupun lebih dikenali dengan nama panelnya Pendeta Zakbar. Buku ni telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka selepas 8 tahun kematian penulis. Penulis adalah seorang tokoh reformis muda zamannya sekitar tahun 1930-an. Buku ni mengandungi 142 muka surat. Saya akan ulas 4 fokus utama dalam isi kandungan buku ni. Yang pertama berkaitan keburukan perangai yang bergantung pada orang lain. Kedua, bertaklid buta sebagai lawan beristihad sendiri. Ketiga, kebajikan lawan kejahatan. Dan yang terakhir, kejatuhan dan kepulihan umat Islam. Pada pusingan kedua, saya akan ulas berkaitan 4 topik utama ni. Okey, itu je lah. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Encik Rahim. Seterusnya jemput pula Puan Malia untuk membuat ringkasan pengenalan buku yang akan dikongsikan. Silakan Puan Malia. Puan Malia tak dengar suara. Dengar tak suara? Okey, dah ada.
Hari ini saya akan mengulas mengenai tajuk buku yang telah saya baca, iaitu Membongkar Rahsia di Sebalik Rampasan Kuasa Mesir, Pengkhianatan Sebuah Revolusi dan Demokrasi. Buku ini ditulis oleh Muhammad Kamal Sulaiman, diterbitkan oleh Kemilau Publica pada April 2014. Sedikit biodata mengenai penulis. Nama beliau adalah Muhammad Kamal Sulaiman. Lahir pada 10 Ogos 1986 di Aceh, Indonesia. Bersekolah di Sekolah Rendah Min Tanjung Bangweng pada tahun 1998. Sekolah MTSN Sakti pada 2001, Sekolah Menengah MAKN Bandar Aceh 2002 hingga 2004. Manakala universiti adalah jurusan Syariah Islamiah Universiti Al-Azhar 2019, Master di Institut Zamalek 2011 dan ijazah diploma master dalam Dirasat Islamiah. Semasa buku ini ditulis, penulis adalah merupakan sedang belajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi dia menceritakan pengalaman ni lah semasa konflik itu terjadi. Buku ini menceritakan mengenai perubahan sistem pemerintahan Mesir bermula semasa kejatuhan pemerintahan diraja sehingga rampasan kuasa demokrasi Mesir. Saya akan menceritakan, buku ini tebal, tapi saya pilih 4 je yang fokusnya, iaitu Revolusi Mesir 1992, Revolusi 25 Januari 2011, Pilihan Raya Demokrasi Pertama Mesir pada 2011 hingga 2012, dan rampasan kuasa Mesir pada 30 Jun 2013. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Malia. Okey, seterusnya kita jemput Puan Nuriza untuk buat ringkasan pengenalan buku beliau. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua pendengar. Okey, pertama saya ingin mengucapkan terima kasihlah kerana diberi peluang dekat saya untuk menjadi salah seorang panel untuk kita share apa buku yang telah saya baca, dan tidak lupa juga kepada Tuan Moderator pada sesi kali inilah. Okey, pagi ni saya nak berkongsi sedikit buku yang saya baca dan saya ingin mengulas buku yang saya baca dan bertajuk Ketika Ibu Telah Tiada. Kenapa saya pilih buku ni? Sebab sedia maklum semua orang mempunyai seorang ibu dan semua orang akan menyayangi ibunya walau apa jua sekalipun. Okey. Okey, saya terus ke mukadimah dia, dan nama penulis adalah Thoriq Aziz dan berasal daripada Pamekasan, Indonesia. Edisi bahasa Melayu diterbitkan semula oleh Al Hidayah House of Publishers yang dengan kebenaran daripada PT Gramedia 2016, diedarkan oleh R Risalah Products yang berat. Cetakan pertama pada tahun 2019. Antara buku yang ditulisnya adalah Tuhan, Aku Tak Pantas Masuk Syurga, Menteladani Semut dan Lebah. Kemudian setahun kemudian baru beliau mengeluarkan buku ni lah, Ketika Ibu Telah Tiada. Ini adalah antara isi kandungan, dan dalam isi kandungan ni ada beberapa yang saya akan ceritakan lah. Saya tidak akan cerita semua. So saya akan pilih salah satu daripada ni lah yang penulis ceritakan. Pendahuluan ceritanya mengenai tentang seorang anak yang sangat merindukan ibunya setelah ibunya telah tiada. Apa yang perlu dilakukan sekiranya ibu kita telah tiada, dan apa yang boleh kita bantu ibu kita bila ibu kita tak ada, dan bila ibu kita tak ada, apa yang kita ingat pengorbanan dia, orang kata susah payah perit dia menjaga kita daripada kita di dalam perut dia, sehinggalah kita besar menjadi anak yang berguna sampai sekarang. Dalam bahasa kita dikenali sebagai ibu. Dalam bahasa Inggeris pula dikatakan sebagai mother. Dan bagi orang Arab dinyatakan sebagai iaitu ummu. Satu perkataan yang menggambarkan kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, kehangatan dan sebagainya yang digambarkan oleh seorang ibu. Contoh yang kita lihat di dalam Al-Quran menyatakan Kota Mekah dengan panggilan Ummul Qura dan Luh Al-Mahfuz dengan Ummul Kitab.
Itu adalah orang kata nama-nama yang kita menggunakan dengan perkataan umum. Umum adalah sebagai ibu ataupun mak. Okey, itu saja saya punya ringkasan untuk sesi pengenalan pagi ini. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Okay, terima kasih Puan Nur Aizan. Kena stand bagi tisu ni. Okey. Tanpa melengahkan masa, dijemput semula Encik Rahim untuk membuat ulasan yang menyeluruh berkaitan buku tersebut. Silakan Encik Rahim. Terima kasih kembali kepada moderator. Saya akan memfokuskan 4 fokus utama dalam isi kandungan buku ini. Fokus yang pertama, keburukan perangai bergantung pada orang lain. Kedua, bertaklid buta sebagai lawan beristihad sendiri. Ketiga, kebajikan lawan kejahatan. Dan yang terakhir, kejatuhan dan kepulihan umat Islam. Penulis menggambarkan ada dua sikap perangai yang bergantung pada orang lain. Pertama, sikap hina diri. Dan kedua, sikap malas. Penulis menggambarkan sikap hina diri ini menganggap seseorang itu menganggap dirinya tidak ada kebolehan, rendah dan tidak ada kemampuan. Mereka merasakan dirinya tidak ada apa-apa kebolehan dan kemampuan untuk merubah dirinya. Individu seperti ini selalu mengharapkan pertolongan orang lain dalam semua perkara. Kedua, sikap malas. Penulis menggambarkan sikap malas ni seseorang tu tiada keinginan dan daya untuk berusaha, malahan sentiasa mengharapkan bantuan orang lain. Contohnya, bila miskin dikatanya sudah takdir, aku tak jadi miskin. Walhal individu tersebut sihat dan kuat tubuh badan untuk bekerja mencari rezeki. Penulis juga mengkritik. Salah satu kritikan pedas penulis terhadap orang Melayu, sikap bergantung pada orang lain untuk kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Di sini apa yang penulis maksudkan adalah bila masa dia masih hidup, contohnya kalau dia nak lakukan perniagaan, dia masih mengharapkan bantuan dari orang lain, mungkin dari kerajaan, mungkin dari family dia, tanpa melihat kepada kemampuan yang dia ada. Dan bila dia dah meninggal sekalipun, dia masih mengharapkan sedekah Qul huwallah, Al-Fatihah orang lain kepada dirinya, tetapi bukan mengharapkan amalannya ketika dia masih hidup. Yang kedua, saya akan fokus kepada bertaklid buta sebagai lawan beristihad sendiri. Menurut Kamus Dewan, maksud bertaklid ini adalah berserah kepada kuasa ahli hukum yang terdahulu. Kedua, mungkin percaya saja kepada kata orang. Lebih bahasa mudah, bertaklid ini maksudnya lebih ikut cakap orang lah. Dan istihad ini bermaksud perbuatan mengkaji atau menyelidik sesuatu berdasarkan peraturan-peraturan tertentu. Dan kedua, buah fikiran yang dicapai berdasarkan peraturan-peraturan tertentu, beristihad, mengkaji serta mengajar berdasarkan peraturan-peraturan tertentu. Maksudnya mungkin abang yang dah faham kot maksud taklid dengan istihad ni. Dalam buku ni penulis dia banyak mengkritik pengamat-pengamat ilmu yang
mengikut yang mengikut apa sahaja yang diajar oleh guru-guru mereka tanpa bersoal jawab kesahihan ajaran sama ada terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan mereka bertindak sebagai jahil pekat, sedangkan mereka diberi akal fikiran oleh Tuhan untuk menilai sama ada benar atau tidak. Penulis juga memfokuskan dua cara untuk elakkan bertaklid buta ni. Pertama, dengan adanya ilmu pengetahuan. Kedua, berfikir dan membawa pembaharuan. Ilmu pengetahuan ini adalah salah satu perkakas atau kelayakan yang penting untuk mengelakkan bertaklid secara buta. Dengan ilmu, manusia boleh berfikir, menilai dan mempersoalkan sesuatu perkara sama ada benar atau tidak mengikut tahap ilmu yang dimiliki. Berfikir dan membawa pembaharuan. Penulis memberi contoh imam-imam mujtahidin dahulu kala menggalakkan murid dan pengikut mereka berfikir. Ini menjadikan pustaka ilmu dan pemikiran dalam Islam begitu banyak seperti diwarisi sekarang, di mana timbulnya pelbagai mazhab dalam Islam hasil dari pemikiran kesendirian tetapi ada batasnya. Fokus yang ketiga, penulis berkaitan kebajikan lawan kejahatan. Penulis banyak membincangkan tingkat-tingkat kejahatan dan kebajikan, mengaitkan kejahatan dan kebajikan dengan konsep beriman. Dan penulis banyak mengkritik ulama-ulama yang menekankan konsep beriman hanya tentang soal amal, tentang soal buat amal ibadat seperti solat, puasa ataupun bertasbih beribu-ribu kali. Bagi penulis, solat bukan hanya untuk masuk syurga, malahan ia sebenarnya adalah untuk memperbaiki diri sendiri. Menurutnya, segala amal ibadat iaitu solat, puasa atau bertasbih merupakan asas seseorang melakukan kebajikan dan bukan semata-mata untuk masuk syurga. Penulis juga memahamkan betapa bila kita solat bukan untuk masuk syurga tapi hanya kerana Allah Ta'ala. Malahan penulis tiada jaminan mereka yang solat, puasa itu masuk syurga jika masih lagi mengumpat, maka rasuah, dengki dan riak. Yang terakhir sekali, penulis memfokuskan kejatuhan dan kepulihan umat Islam. Menurut penulis, kejatuhan umat Islam disebabkan oleh izzah. Izzah ni bermaksud yakni kekuasaan dan kekuatan yang patut ada dalam masyarakat. Bagaimana hilang izzah sehingga menurut penulis, ianya disebabkan tidak mahu berfikir. Orang Islam tidak mahu mengambil contoh Rasulullah SAW yang mengerjakan ibadat di samping berusaha mencari nafkah dan berjuang menegakkan agama Islam. Penulis menyeru umat Islam supaya balik ke pangkal jalan dengan bertaubat kepada Allah dengan azam tidak akan melakukan lagi kesalahan dan kesilapan. Okey, sekian itu saja perkongsian saya sedikit sebanyak, dan mungkin ada beberapa pandangan penulis yang kita boleh pertikaikan secara berhemah. Saya serahkan kembali kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Encik Abdul Rahim atas kongsian. Okey, seterusnya dipersilakan pula Puan Malia untuk membuat ulasan buku tersebut. Silakan Puan Malia.
Mic Puan Malia. Ada tak dengar suara? Okey, ada. Tak faham? Okey. Okey, permulaannya saya akan menerangkan sedikitlah mengenai Mesir. Mesir adalah salah sebuah negara Arab yang bersempadan dengan Republik Arab Sudan, Semenanjung Gaza, Israel dan negara Palestin. Mesir mempunyai beberapa ikon dan simbol sejarah yang kalau kita tengok je ikon tu kita tahu itu memang dekat Mesir, iaitu Universiti Al-Azhar, piramid, Sungai Nil dan terusan Swiss. Menurut yang kedua pula, menurut penulis, rampasan kuasa bermaksud adalah satu penggunaan kuasa terhadap sesebuah kerajaan. Lazimnya, rampasan kuasa dilakukan dengan satu tindakan keras dan secara tiba-tiba oleh golongan tertentu, misalnya tentera dan sesebuah negara, dan digantikan dengan kerajaan lain sama ada golongan awam atau pihak tentera. Mesir mengalami revolusi pemerintahan beraja kepada pemerintahan sistem republik pada 1952. Pada 23 Julai 1952, sekumpulan pegawai tentera yang menggelarkan diri mereka Pergerakan Pegawai Pembebasan menggulingkan sistem raja berperlembagaan dan mewujudkan sistem republik. Kumpulan ini diketuai oleh Jeneral Muhammad Naqib, tetapi dalang sebenar di sebalik rampasan kuasa tersebut adalah Gamal Abdul Nasir. Punca berlakunya revolusi itu ialah pemerintahan beraja mengamalkan rasuah, pro-British dan gaya hidup mewah. Budaya rasuah di kalangan polis, parti politik dan institusi Mesir dan kehilangan 78% tanah Palestin dalam Perang Arab-Israel 1948. Selepas Raja Farouk I ini digulingkan, beliau cuba untuk melantik dirinya sebagai presiden. Namun pada 28 Julai 1952, Muhammad Naqib menjadi presiden Mesir pertama. Selepas itu, generasi pemerintahan berpindah tangan hingga sampai giliran Anwar Sadiq menjadi presiden. Namun setelah ia mati ditembak, Hosni Mubarak dilantik sebagai Presiden Mesir. Ini gambar Raja Farouk. Ini adalah gambar dalang sebenar itulah, gambar Abdul Nasir. Okey. Revolusi seterusnya ialah Revolusi Mesir 25 Januari 2011. Semasa pemerintahan Hosni Mubarak, beliau telah memerintah Mesir selama 30 tahun. Semasa pemerintahannya, beliau adalah seorang diktator dan rejim tentera. Pemerintahannya berpaksikan anasir rasuah dan menjadikan Mesir dinikmati oleh golongan tertentu saja. Pada masa itu, kadar kemiskinan dan pengangguran sangat tinggi. Hosni Mubarak juga menutup perkhidmatan internet dan SMS bagi membolehkan rakyat Mesir tu berhubung dengan dunia luar. Rakyat hanya mendapat informasi palsu menerusi siaran televisyen yang dimiliki pemerintah. Hosni Mubarak juga hanya mengikut arahan Barat dan Israel dalam pemerintahannya. Beliau juga menutup sepadan Gaza dan aset kekayaannya sangat banyak di dalam dan luar negara. Di dalam dan luar Mesir. Seterusnya, kronologi Revolusi Mesir 25 Januari 2011. Pada 25 Januari 2011, revolusi rakyat bermula. Rakyat menuntut supaya rejim Hosni Mubarak turun dari tahta kuasa. Mubarak mengarahkan pihak keselamatan menembak ratusan rakyat hingga berlaku kematian. Pada September 2011, akibat desakan dan semangat rakyat Mesir untuk bangkit melawan Hosni Mubarak, akhirnya beliau mengumumkan pengundirannya sebagai Presiden Mesir. Pada 17 Januari 2012, sebuah prosedur mahkamah dijalankan ke atas Hosni Mubarak. Beliau telah dituduh dengan tuduhan menembak para demonstrasi secara melululah. Proses pembelaan dijalankan untuk menyelamatkannya dan untuk menyelamatkannya daripada hukuman gantung. Keputusan daripada mahkamah tersebut adalah Hosni Mubarak
hanya dimasukkan ke dalam penjara tetapi tidak dihukum gantung. Seterusnya, pilihan raya demokrasi pertama di Mesir. Okey, terdapat 3 peringkat pilihan raya yang dijalankan bermula pada 28 November 2011 hingga 15 Februari 2012. Parti Ikhwanul Muslimin menang hampir separuh daripada kerusi, iaitu sebanyak 51.7% bersamaan dengan 13.2 juta daripada 26 juta pengundi. Keputusan pilihan raya ini menunjukkan bahawa Dr. Muhammad Mursi dipilih majoriti penduduk Mesir dan pelantikan rasminya sebagai presiden pada 24 Jun 2012. Selepas setahun pemerintahan demokrasi Mursi, berlaku sekali lagi rampasan kuasa. Yang kali ini dibuat oleh rampasan kuasa ini dirampas oleh tentera yang diketuai oleh General Al-Sisi. Padahal General Al-Sisi ini adalah Menteri Pertahanan di bawah Mursi tetapi menggulingkan Mursi. Okey, pada 30 Jun 2013, tokoh-tokoh pembangkang mengadakan perhimpunan besar-besaran. Akhbar Mesir menyiarkan secara langsung tetapi membuat penipuan bilangan peserta demonstrasi. Anggarannya 30 juta padahal tak sampai pun bilangan 30 juta tu. Pada 3 Julai 2013, Dr. Mursi diguling melalui kudeta. Ini rampasan kuasa tentera. Dr. Mursi hanya memerintah Mesir selama 1 tahun. Selepas tu General Al-Sisi lah dia mengambil alih pemerintahan. Pada sekitar Julai hingga Ogos 2017, Mursi masih ditahan di lokasi rahsia. Penyokong Mursi dan penentang rampasan kuasa berkumpul secara aman di Rabah Al-Adawiyah, Gadar Republik, dan Siti Ramses Iskandariah dan beberapa lokasi lain. Pada 8 Julai 2013, pihak tentera menembak penyokong Mursi dan mengakibatkan 35 maut. Padahal diorang tak buat apa-apa pun, diorang cuma buat perhimpunan secara aman je. Kejadian berlaku ketika penyokong Mursi tu sedang menjalankan solat subuh. Kejadian berlaku di bilik pengawal Republik. Pada 14 Ogos 2013, tragedi serangan berdarah yang terbesar dalam sejarah Mesir moden. Berlaku insiden pembunuhan, pembangkaran dan penangkapan para peserta demonstrasi oleh pihak tentera. Masjid dan hospital Rabah juga dibakar. Jumlah mangsa lebih daripada 2,200 mangsa. Okay, daripada gambar ni kita boleh nampaklah korban Masjid Rabah ni. Lepas tu Masjid Rabah ni juga dibakar dan semasa demonstrasi jalanan besar-besaran ni dijalankan lah. Walaupun Dr. Mursi ni memerintah hanya selama 1 tahun, terlalu banyak sebenarnya yang telah dilakukan dan perubahan yang telah dibuat. Iaitu 1, meningkatkan produktiviti gandum daripada 20% kepada 60%. Dia membangunkan sendiri kilang industri seperti elektronik, senjata dan kereta. Dia mengembangkan terusan Swiss menjadi pasar bebas dunia. Dia yang keempat, dia menaikkan gaji pegawai kerajaan dan pesara sebanyak 200%, sementara harga barang tu masih sama. Yang kelima, dia membebaskan Mesir daripada tekanan tentera dalam masa 40 hari. Yang keenam, menyokong perjuangan Palestin, Syria dan Myanmar. Yang ketujuh, mengembangkan tenaga nuklear dan tenaga matahari sebagai sumber tenaga alternatif Mesir. Yang ke-8, menyokong perjuangan Palestin, Syria dan Myanmar. Dan yang ke-9, menarik pelabur luar negara dan mempertahankan kepercayaan asing. Okey. Kesan apabila berlaku rampasan Mesir yang terakhir itu ialah 1, penutupan pintu Rafah. Apabila pintu Rafah ni ditutup, kesianlah kepada penduduk Palestin sebab mereka ni hanya bergantung kepada bekalan makanan dan ubatan daripada Mesir. Tapi bila dah ditutup, dah susahlah mereka kan. Lepas tu yang kedua, penutupan saluran media yang berbau Islam. Pada orang ni, apabila rejim tentera ni, mereka hanya akan memberikan saluran televisyen pemerintah je. Lepas tu yang ketiga, pelobi Israel dan mereka kembali memainkan kekuasaan ekonomi. Tapi mereka ni hanya memikirkan keuntungan peribadi saja. Yang keempat, tumpahan darah rakyat semakin banyak. Ini terjadi apabila tentera diberi
sepenuhnya kekuasaan, kuasa, sehingga mereka boleh je nak bunuh je rakyat mana-mana je. Kalau dijumpa, ditangkap, lepas tu dibunuh. Yang kelima, Hosni Mubarak ini dibebaskan daripada penjara sebab kebanyakan pihak tentera, hakim, peguam semua adalah pro Mubarak. Jadi dapatlah Hosni Mubarak ni dibebaskan. Yang keenam adalah masa depan politik Islam semakin pupus. Kebanyakan ahli politik Islam telah ditahan dan ditangkap. Yang ketujuh, seluruh dunia mengutuk rampasan kuasa ni, tapi kerajaan Mesir tidak mengedahkannya sebab mereka masing-masing mempunyai kepentingan masing-masing. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Amalia. Sungguh hebat ulasannya. Okey, seterusnya kita jemput Puan Norizan untuk membuat ulasan buku tersebut. Silakan Puan Norizan. Okey, terima kasih kepada tuan moderator. Okey, kita sambung semula mengenai tentang kupasan buku yang telah saya baca. Okey, terdapat beberapa dari bacaan saya terdapat beberapa yang pengalaman ataupun pengajaran yang penulis sampaikan kepada saya, dan saya akan kupaskan beberapa sahaja pada hari ini yang begitu isi penting yang bagi saya boleh sampaikan untuk semua, untuk menjadi pedoman untuk semualah. Okey, bagi pendengar yang ingin mendapatkan cerita sepenuhnya apa yang buku yang telah saya baca, boleh dapatkan dengan saya dan saya boleh kasih pinjam. Okey, saya teruskan. Terdapat tiga contoh cerita yang penulis cuba sampaikan untuk diceritakan oleh penulis lah. Antaranya adalah Alqamah yang derhaka, peringatan bagi kita. Okey, saya ringkaskan cerita Alqamah ni. Alqamah ni adalah dia adalah sahabat Rasulullah lah, yang seorang yang sangat rajin beribadah, suka bersedekah, menyayangi ibunya sebelum dia berkahwin. Okey. Selepas dia berkahwin dengan seorang wanita pilihan dia, dan cara dia telah berubah. Dan dia amat menyayangi isterinya berbanding ibunya sendiri. Sampai satu ketika dia telah menyinggung perasaan ibunya kerana dia mengabaikan tanggungjawabnya kepada ibunya dan mementingkan isterinya yang dia baru sahaja kenali. Okey. Kemudian pada satu hari Alqamah ni jatuh sakit. Sakit yang teramat teruk, membuatkan dari dia nak ke sekaratul maut tu agak sukar. Dan Rasulullah memanggil ibunya, ingin mengetahui cerita kenapa Alqamah ni sukar untuk meninggal lah. So ibunya dengan rasa sedih datang kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang dirasa. Dengan adanya ibunya memberitahu Rasulullah dia amat rindukan anaknya, gelak ketawa gurau mesra bersama anaknya, dan dia rindu nak menatap wajah anaknya, nak makan bersama-sama. Dalam masa sama dia telah mengguris hati seorang ibu. Ibunya menangis terisak-isak di depan Rasulullah. Okey. Kemudian Rasulullah kata kenapa jadi begitu? Disebabkan Alqamah lupa akan pengorbanan dan jasanya selama dia membesarkan Alqamah daripada kecil sampai ke besar. Sampailah dia berkahwin. Sampai dia melupakan jasa seorang ibu. Okey. Kemudian Rasulullah kata, sudikah ibunya memaafkan anaknya? Dan lantas ibunya kata, hati saya, dilaluri hati saya sangat halus dan kecil. Saya terkilai dengan apa yang Alqamah lakukan pada dia, mengabaikan dia. Okey, kemudian Rasulullah kata, jika begitu, saya cadangkan kita bakar saja Alqamah hidup-hidup supaya siksaannya terhenti. Terus lantas ibunya menjawab, saya amat menyayangi anak saya, tidak boleh sebesar zarah pun mencelakai anaknya. So Rasulullah sebenarnya memerangkap ataupun memberi cadangan supaya ibunya memaafkan Alqamah. Dengan lantasnya ibunya pun berdoa kepada Allah supaya memaafkan anaknya yang telah berbuat mengabaikannya, berbuat jahat kepadanya. Dan kemudian Rasulullah tengok sendiri Alqamah, dengan mudahnya dia boleh mengucap dan pergi dengan mudah.
itulah salah satu ni lah orang kata doa ibu ataupun jangan sesekali ibu buat jahat kepada ibu lah. So agak sukar untuk kita walaupun dia orang kata seorang yang beribadah, suka bersedekah walaupun macam mana, ibu adalah amat penting. Okay, saya kongsi lagi kedua cerita saya iaitu belajar daripada penghuni langit, Uwais Al-Qarni. Okay, Uwais ni dia adalah pemuda yang berasal dari Yaman. Dia sangat handsome, tampan. Tapi dia seorang yang yatim, miskin. Bahkan baju yang dimiliki hanya sepasang saja. Dia seorang yang sangat kuat beribadah, suka bersedekah kepada orang walaupun dia mempunyai rezeki yang amat sedikit, tapi dia tetap bersedekah dan dia seorang pengembala kambing. Dan dia seorang yang taat kepada ibunya, berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang yang lumpuh, kerap-kerap sakit, penglihatan pun sudah kabur. Untuk bertapak pun perlu menggunakan tongkat untuk ke mana saja. Dan Uwais Al-Qarni akan mendukung ibunya untuk pergi ke masjid untuk bersolat. Dan dia akan tempatkan ibunya tempat yang cukup selesa untuk ibunya menunaikan ibadah solat. Okey, Uwais juga pernah memberitahu ibunya teringin berjumpa dengan Rasulullah SAW lah. Tapi pada waktu tu ibu dia mengizinkan dia pergi berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian tapi malangnya dia tidak dapat berjumpa Rasulullah, hanya berjumpa isterinya iaitu Aisyah. Dan Aisyah kata Nabi tengah ni lah masih dalam peperangan lah menentang orang kafir. So Uwais dengan tidak boleh menunggu dengan lebih lama dekat rumah Rasulullah dan dia kembali semula ke rumahnya kerana dia agak risau keadaan ibunya yang tinggal seorang, yang tiada orang boleh menjaganya. So dengan lantasnya dia balik ke rumah untuk melihat ibunya. Sampai rumah tengok ibunya berkeadaan baik. Okay, waktu proses kematian Uwais ni, para malaikat berduyun turun sama-sama dalam proses pengumian Uwais, dan Uwais seorang yang anak yang taat pada ibunya dan menjaga ibunya sebaik yang mungkin. So Rasulullah menggelarnya sebagai penghuni langit. Itu adalah seorang anak yang amat taat pada ibunya dan dirasa adalah syurga datang dari ibunya, dan dia buat segala tanggungjawab yang diberikan dan melunaskan dengan sebaik yang mungkin. Okey, saya teruskan kepada cerita penulis yang ketiga, Juraish, ahli ibadah yang disumpah. Okey, Juraish adalah pemuda dari Bani Israel dan seorang ahli ibadah yang amat rajin dan serta cintakan ibadah. Okey, Juraish ni dia memang orang kata dia ada tempat sembahyangnya ataupun sebenarnya saya rasa macam dia ada masjid dia sendiri. Sebab dia terlampau cintakan ibadah dia dan dia selalu buat solat sunat setiap waktu, setiap hari untuk mengingatkan Allah. Okey, dalam rasa cintanya pada ibadah sehingga beliau mengendahkan akan ibunya yang mahukan pertolongan daripadanya. Dia lebih memilih bersolat sunat sedangkan ibunya memanggil dia beberapa kali. Perkara tersebut berulang kali 3 kali dan membuatkan hati ibunya tawar dan sakit hati. Ini bila waktu pagi ibunya datang ke masjid kecil dia ataupun rumah ibadat yang kecil dia tu untuk meminta bantuan. Memanggil namanya, Juraish anakku, Juraish anakku, sebanyak 3 kali, tapi Juraish baru memulakan takbiratul ihram yang pertama. Tapi Juraish mendengar, tapi Juraish mengendahkan ibunya dan lantas meneruskan solat sunatnya sahaja. Sebanyak 3 kali ibunya berulang alik untuk memanggil Juraish untuk meminta tolong. Sampai satu masa tu ibunya tawar hati dan sakit hati bila Juraish mengendahkan dia. Lantas ibunya pun terus menyumpah anaknya dengan di dalam hati dengan kecewa dengan anak sendiri, akan memitikan solat membanding dirinya. Ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum dia mendapat fitnah daripada wanita pelacur. Okey. Datangnya wanita pelacur untuk menggoda si Juraish ni. Tapi Juraish ni memang kuat agama, memang tidak termakan sedikit pun pujuk rayu daripada wanita pelacur tersebut. Tetapi wanita pelacur tersebut telah memfitnahnya. Dia telah pergi ke seorang pengembala kambing dan telah bersikedudukanlah untuk
dia mengandung, bila dia melahirkan anak tu, dia menceritakan kepada seluruh orang Bani Israel kat situ, mengatakan ini adalah anak Juraish. Dan bila Juraish mendapat tahu rumah ibadah Juraish pun telah dihancurkan oleh orang kampung apa semua, and then Juraish terasa terkilan kenapa tidak diberikan orang kata peluang untuk dia bercerita hal yang sebenar. Bila Juraish pergi ke kampung, and then Juraish menceritakan manakah budak itu, saya nak tengok. And then Juraish meminta kepada penduduk untuk dia memberi penjelasan, dan dia meminta penduduk juga untuk dia buat solat sunat, meminta kepada Allah untuk menunjukkan yang itu bukan anaknya. Dengan kekuasaan Allah yang maha besar, Juraish menekan perut bayi dan bayi itu boleh bercakap. Itu bukan anak dia, itu adalah anak seorang pengembala. Dan itulah orang kata kekuasaan Allah yang dipaparkan di situ. Tapi di sini Juraish fikir ibunya tidak akan marah akan tindakan wahal jauh di sudut hati. Ibunya terasa terkilan sehingga menyumpah anaknya. Cuba kita bayangkan sekiranya ibu kita sendiri menyumpah kita dalam keadaan terang-terang. Itu ibu menyumpah kita dari keadaan yang kita sedang sedikit pun tak tahu. Dan jadinya malapetaka sedemikian. Cuba kalau ibu kita sumpah kita di depan kita terang-terang. Apa yang kita dapat dan apa yang akan terjadi pada kita. Sesungguhnya sumpahan dari ibu tu amat, orang kata amat mujarab, termakbul lah ia bila doanya seorang ibu. Okey, apa yang saya dapat dipetik daripada cerita yang saya ceritakan tadi, 3 cerita yang berbeza cara dan berbezalah sayangnya kepada ibu. Okey, perjuangan ibu tidak akan dapat dibalas. Keredaan ibu adalah keredaan Tuhan. Kemurkaan ibu adalah kemurkaan Tuhan. Jangan menduakan cinta dan kesetiaan ibu. Doa ibu pasti makbul. Taatilah perintah dan berbuat baik kepada ibu dan ayah. Di sini saya menyarankan ibu adalah penting. Tapi kita jangan lupalah bapa kita juga. Dia punya tanggungjawab pun sama besar macam ibu kita juga. Sebab tanpa dia, kita tak ada kat sini. Okey, ini saja kupasan yang ulasan buku yang saya boleh berkongsi. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih Puan Nurizan. Bagi sesi akhir, dipersilakan semula panel pertama untuk membuat rumusan buku yang telah dikongsikan sebentar tadi. Silakan Encik Rahim. Tak ada suara ni. Rahim. Kejap Mak Rahim tengah loading. Okey. Hello? Dengar? Hello, Bahar, dengar tak Bahar? Okey, ada. Teruskan Encik Rahim. Okey, untuk kesimpulan tentang buku ni, saya rumuskan ada beberapa poin penting yang penulis untuk sampaikan kepada pembaca. Penulis banyak mengkritik buku karya penulis ni telah ditulis lebih kurang 8 tahun yang lalu. Kritikan yang penulis lontarkan sangat-sangat relevan untuk zaman sekarang, zaman dulu dan zaman sekarang. Untuk berjaya dalam apa jua bidang sekalipun, jangan bergantung pada orang lain, tapi bergantung dengan kemampuan diri sendiri. Contohnya, jika ingin berjaya dalam bidang perniagaan, belajarlah cara bagaimana
proses marketing berlaku. Jika ingin pangkat yang tinggi dalam pekerjaan, dapatkanlah dengan kebolehan dan kemampuan yang ada pada diri sendiri, bukan dengan membodek orang atasan. Jika kita ingin masuk syurga selepas mati, beramallah dengan amalan yang mengikut syariat, tapi bukanlah mengharapkan sedekah Al-Fatihah atau Qul Huwallah dari orang lain. Amalan kitalah jadi penentu di mana destinasi terakhir kita, syurga atau neraka. Penulis kelihatan sangat terbuka dan meraihkan jika ada kritikan-kritikan ilmiah terhadap tulisannya. Penulis sangat tidak suka golongan yang bertaklid buta tanpa bersoal jawab. Terima kasih kerana sudi mendengar. Saya kongsikan 2 rangkap kata-kata hikmah dari salah seorang audio yang baca buku ni. Membaca itu untuk mencari makna. Membaca itu membuka minda. Okay. Terima kasih perkongsian saya pada pagi ini. Saya serahkan kepada kepada moderator untuk. Okey, terima kasih Encik Rahim. Okey, seterusnya dipersilakan Puan Malia untuk membuat ulasan tersebut. Silakan. Putus pula. Putus pula internetnya kat sini. Suara Puan Malia. Puan Malia, suara. Mic tak on. Puan Malia tak dengar lagi suaranya. Okey dah. Okey, buku ni dia tebal. Lepas tu seronok baca buku ni sebab dia ada, kita boleh faham lah sebenarnya situasi semasa rapasan Mesir tu. Kita cakap tadi ada beberapa yang ditekankan, iaitu revolusi Mesir pada 1992, revolusi 25 Januari 2011, pilihan raya Mesir yang pertama pada 2011-2012 dan rapasan kuasa terakhir pada 30 Jun 2013 lah. Selepas baca buku ni, saya sangat bersyukur sebenarnya tinggal dekat Malaysia ni, alhamdulillah. Lepas tu, tapi ada beberapa pengajaran yang sebenarnya kita boleh ambil daripada kisah ni. Iaitu pertama, kerajaan jangan mendiskriminasikan rakyat dari segi kehidupan kerana ia boleh menimbulkan kekecewaan dan kemarahan sebagai kemarahan rakyat. Apabila rakyat ni dah marah dan mula memberontak, itulah berlakunya demonstrasi, tidak puas hati, itulah yang berlakunya kejatuhan ataupun pergulingan sebuah pemerintah. Yang kedua, kerajaan perlu bijak untuk mengurus perbezaan pandangan dan jangan terlalu beremosi dalam berpolitik. Yang ketiga, kerajaan perlu cekap dan adil dalam menguruskan pengagihan ekonomi negara supaya tidak ada golongan yang tercecer. Dari segi penerimaan rakyat mesti sama je lah, tak boleh lah ada satu golongan je yang kaya, ada golongan manakala ada satu golongan pula ada beberapa golongan yang tercecer. Yang keempat, umat Islam apabila ia mengamalkan ajaran Islam sebenar, perlu mengamalkan ajaran Islam yang sebenar, kerana apabila ia mengamalkan ajaran Islam, ia akan tidak mudah untuk dipijak. Yang kelima, kerajaan perlu memastikan tiada campur tangan luar, terutama dari Barat dan juga Israel. Terima kasihlah moderator kerana memberi saya peluang.
Begitu juga kepada FSSS. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Malia. Okey, akhir sekali kita jemput panel yang terakhir untuk membuat rumusan buku yang telah dikongsikan tadi. Silakan Puan Nurhizan. Okey, terima kasih ya Tuan Moderator. Okey, untuk sesi berikut pula untuk pengajaran cerita. Okey, sebelum saya pergi ke pengajaran, kita tengok saya nak buka video. Sorry, saya tak boleh. Oh, maaf, saya tak boleh nak share video saya. Okay. Tak apa, kita terus pergi ke pengajaran buku yang telah saya baca lah. Allah telah mewasiatkan kepada semua hamba-Nya untuk berbakti kepada ibu bapa kita. Harta yang amat berharga adalah ibu bapa kita. Selagi kita mampu menjaga dan menolong dari semua segi demi kebahagiaan mereka, insya-Allah syurga bagi anak yang melunaskan tanggungjawabnya untuk ibu bapanya. Kita perlu bersyukur kepada Allah diberikan ibu dan bapa yang terbaik. Ibu yang banyak berkorban untuk anak-anaknya, iaitu mengandungkan kita, bersalin, menyusukan dan membesarkan kita serta mendidik kita menjadi yang terbaik sehingga sekarang. Banyak lagi perkara yang ibu kita buatlah untuk anak-anaknya supaya jadi lebih baik dan sebagus mungkin. Okey, sayangilah ibu dan bapa kita selagi mereka masih hidup. Jika sudah tiada, titipkan doa untuk mereka supaya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Itu adalah pengajaran daripada buku yang telah saya baca. Okey, sekian. Terima kasih. Amin. Okey, terima kasih Puan Nurhizan. Alhamdulillah telah selesai sesi perkongsian buku yang sangat bermanfaat daripada ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Sebelum saya menutup program pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga panel yang telah berusaha dalam menyampaikan ilmu yang sangat berguna kepada kita pada hari ini. Saya rasa masa pun telah sampai ke penghujungnya. Sekiranya tiada apa-apa yang ingin dikongsikan oleh rakan-rakan, saya ingin mohon maaf atas kekurangan saya sepanjang mengenalkan program ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.